Selamat sejahtera. Kami di sini membincangkan hubungan antara penganggur dengan inflasi dari kumpulan 5. Hubungan antara pengangguran dengan inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang kompleks. Inflasi mampu memiliki hubungan dengan banyak masalah ekonomi yang lain. Inflasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi lain tersebut. Salah satu masalah ekonomi yang berhubung dengan inflasi adalah pengangguran. Hubungan antara pengangguran dengan inflasi dapat diterangkan oleh golok Phillips jangka pendek, yaitu SRPC. Golok Phillips jangka pendek menunjukkan hubungan negatif antara kadar inflasi dengan kadar pengangguran. Terdapat hubungan negatif antara kadar pengangguran dengan kadar kenaikan inflasi. Selain itu, keadaan stagflasi, yaitu keadaan yang mana inflasi dan pengangguran meningkat secara serentak, boleh diterangkan oleh golok Phillips jangka panjang, yaitu LRPC. Apabila ekonomi berkembang, pengangguran menurun, tetapi kadar inflasi akan meningkat. Keadaan inflasi ini mendorong para pekerja menuntut upah yang lebih tinggi. Keuntungan firma merosot dan ada yang rugi dan pekerja terpaksa diberhentikan. Ini menyebabkan pengangguran meningkat semula. Kadar bunga, kadar inflasi dan kesan Fisher. Kadar bunga juga merupakan salah satu pemboleh ubah makroekonomi yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini kerana turun naik dalam kadar bunga akan mempengaruhi tingkat pelaburan yang merupakan komponen suntikan bagi pendapatan negara. Hubungan kadar bunga dengan tingkat pelaburan adalah secara songsang seperti ditunjukkan oleh Raja 1.5, di mana apabila kadar bunga naik, kos pinjaman akan naik ataupun pelaburan akan turun, maka kadar pelaburan akan berkurang. Ini jelas menunjukkan bahawa aktiviti pelaburan adalah berhubung secara negatif dengan kadar bunga. Kewujudan kadar inflasi menimbulkan dua konsep kadar bunga, iaitu kadar bunga pasaran atau kadar bunga nominal dan kadar bunga benar. Kadar bunga nominal boleh didefinisikan sebagai harga yang dibayar oleh penerima pinjaman, iaitu peminjam atau cyber hutang, kepada pemberi pinjaman, iaitu si penyumbang, sebagai imbuhan ke atas pinjaman tersebut dan juga imbuhan kejatuhan nilai wang yang disebabkan inflasi. Kadar faedah benar pula merupakan harga benar yang sebenar dibayar oleh cyber hutang kepada pemiutang sebagai himbuhan kepada jumlah wang yang dipinjam, iaitu setelah mengambil kira kadar inflasi. Kadar bunga nominal cenderung menjadi tinggi apabila kadar inflasi tinggi dan sebaliknya cenderung rendah apabila kadar inflasi rendah. Kecenderungan ini dipanggil kesan Fisher. Hubungan dua konsep kadar bunga dengan kadar inflasi diberi dalam persamaan berikut, iaitu kadar bunga benar bersamaan dengan kadar bunga nominal ditolak dengan kadar inflasi. Contohnya, katakan pinjaman sebanyak RM20,000, ianya dikenakan kadar bunga sebanyak 10%. Jika kadar inflasi 4%, maka kadar bunga benar ialah 6%. Cara pengiraannya, kadar bunga benar sama dengan kadar bunga nominal, di mana 10% kali dengan RM20,000 tolak kadar inflasi, iaitu 4% kali dengan RM20,000, yang membawa kadar bunga benar sebanyak RM1,200. Terima kasih.